Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu dan kita sambung balik perbincangan kita berkaitan tentang Islam dan pengurusan Siti Urdu 63, iaitu kita bincang berkaitan tentang qiyadah dan juga wikayah. Okey, kesinambungan daripada apa yang kita bincangkan sebelum ini tadi, iaitu berkaitan tentang, pertama kita bincangkan tentang tahdid dan juga tanzim, dan sekarang ini kita sambung berkaitan tentang qiyadah pula, iaitu pertama kita akan bincangkan tentang karakter dan jenis ataupun gaya kepimpinan menurut Islam Barat dan Jepun. Okey, pertama kita akan bincangkan terlebih dulu tentang karakter kepimpinan menurut Islam. Karakter yang disebutkan dikatakan sebagai perwatakan yang perlu ada pada seseorang itu. Dalam konteks Islam, dia mestilah baligh, seorang yang lelaki, tak boleh yang jadi pemimpin itu perempuan, adil, mesti adil. Maksud adil meletakkan sesuatu pada tempat yang kita dah bincangkan sebelum ini. Kemudian ia mesti berilmu. Tanpa ilmu dia tak mungkin nampak mampu untuk menguasai suatu perkara. Dan dia juga mampu ada berkuasa, mampu untuk menguasai sesuatu. Dan penekanan terhadap beradab itu sendiri. Walaupun dia berilmu, tak beradab tak ada guna juga. Kemudian sihat anggota badan dan juga panca indera. Dan mampu untuk meletakkan titik kebenaran dalam kehidupannya, baik terhadap dirinya sendiri maupun juga orang lain. Kemudian kita juga melihat tentang karakter kepimpinan menurut Barat, iaitu dia mampu untuk mempengaruhi orang lain dan juga mampu untuk memotivasi supaya apa saja produk ataupun kerja itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik, dan sekaligus mampu untuk mendorong seseorang itu supaya dapat melakukan hal yang terbaik dalam apa juga aktiviti kerja, baik dari segi aspek kualiti maupun kuantiti. Dan kita lihat juga bagaimana melihat dari segi aspek karakter kepimpinan menurut Jepun. Jepun ni dia ada satu konsep yang disebut Bushido. Bushido ini dia lebih memfokuskan tentang bagaimana meletakkan titik kesetiaan itu sendiri. Loyalty seseorang itu terhadap atasannya. Dan di situ juga dia meletakkan keadilan di situ. Di samping itu juga meletakkan maruah, ataupun moral yang baik, dan meletakkan kesucian, kesederhanaan, semangat juang dan juga kehormatan. Sebab itulah orang Jepun bila dia menjadi seorang CEO, dia mesti menjaga etika pakaian, kehormatan diri, dan dia sentiasa meletakkan disiplin yang begitu hebat. Sebab itulah orang Jepun terkenal dengan masa yang begitu punctual sekali. Kemudian kita melihat pula dari segi aspek jenis ataupun gaya kepimpinan menurut tiga dimensi itu tadi, iaitu Islam, Barat dan juga Jepun itu sendiri. Okey, pertama kita melihat dari segi aspek Islam. Islam dari segi aspek jenis ataupun gaya kepimpinan itu, dia meletakkan bagaimana meletakkan konteks syura itu sendiri. Bagaimana meletakkan suara ramai dalam memutuskan keputusan itu sendiri. Dan yang paling penting bagaimana meletakkan konteks kepimpinan itu melalui konsep tauhidik, yang mana meletakkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang kuasa yang paling unggul sekali. Maka apa sahaja keputusan mestilah merujuk apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan satu lagi konteks khilafah. Dan konteks khilafah ini tak perlu kita bincang lebih panjang lagi. Kenapa? Kita sudah bincangkan sebelum ini bagaimana seseorang khilafah itu dipilih berdasarkan karakter yang memang dia mempunyai sifat-sifat mulia. Sebagaimana kita melihat contohnya Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Contohnya Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali itu sendiri. Dan kalau kita melihat dari segi aspek jenis kepimpinan ataupun gaya kepimpinan menurut Barat, dia meletakkan nilai demokrasi. Okey, apa maksud nilai demokrasi? Hampir sama dengan nilai syura, tetapi nilai syura demokrasi ini dia ada sedikit saja perbezaan dengan syura, yang mana mereka tidak melihat nilai minoriti itu sendiri. Demokrasi lebih meletakkan nilai
orang ramai, jumlah yang ramai untuk menentukan sebuah keputusan. Ada juga yang dikatakan Barat meletakkan kuasa totaliter, maknanya ada satu pimpinan kuasa tertinggi mengarahkan dan tidak boleh mengubah. Sama juga dengan autokrasi. Kemudian satu lagi konteks yang dalam Barat punya teori, iaitu dipanggil laissez-faire. Mana laissez-faire ini dia macam lalang, dia boleh ke juga ke kanan, boleh juga ke kiri. Ini yang kita tidak dapat nak terima dalam konteks kepimpinan dalam Islam. Kemudian dan Jepun itu sendiri, kita masih lagi melihat tentang gaya bagaimana konsep yang disebut sebagai konsep Bushido, yang mana kesetiaan dari segi aspek masa ditekankan, rajin. Bagaimana konteks orang Jepun ni, kalau kita melihat kerja dia memang cukup hebat. Kalau dia bekerja betul-betul melakukan kerja secara efektif dari segi masa, loyalty terhadap sebuah syarikat, dan budaya orang Jepun, dia minta kalau dia bekerja mesti daripada bawahan. Dari bawah barulah dia step by step naik ke atas. Supaya apa? Pengalaman akan muncul di situ. Kemudian kita bercakap pula sekarang ini bagaimana kita bercakap tentang kawalan. Apa maksud kawalan di sini? Iaitu bagaimana kita mampu mengawal sumber dan juga sistem. Karena dengan sumber yang ada, mengawal sumber yang ada supaya tidak wujudnya ketirisan, dan juga dengan adanya sistem itu sendiri dapat secara otomatik kawalan yang akan muncul kerana reflect daripada sistem yang diwujudkan. Okey, pertama kita bercakap tentang kawalan sumber manusia dan juga kewangan. Okey, apa yang dikatakan kawalan sumber manusia ialah pekerja yang berfungsi dalam organisasi yang mana dikawal menurut peraturan, seperti mana dalam kerajaan. Kalau dalam kerajaan terkenal dengan adanya PKPA ataupun pekeling-pekeling perkhidmatan awam, untuk perkhidmat awam untuk akur dengan apa yang telah diminta oleh kerajaan untuk melaksanakan tugas seperti mana standard yang telah ditetapkan, ataupun ada juga dalam GO ataupun General Order. Kalau di Sarawak terkenal dengan General Ordernya. Kemudian yang kedua yang disebut sebagai kawalan sumber kewangan. Kawalan sumber kewangan iaitu mengawal sumber yang mengikut panduan supaya perbelanjaan mengikuti ketetapan yang telah dibuat. Maknanya apabila melakukan perbelanjaan tidak melebihi apa yang telah ditetapkan, contohnya yang disebut sebagai arahan perbendaharaan ataupun treasury instruction, yang mana pembelanjaan itu mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan. Tidak bolehnya ada ketirisan kewangan berlaku. Okey. Kemudian kalau tadi kita bercakap tentang kawalan sumber, saya hanya letak dua kat sini, iaitu manusia dan kewangan. Seterusnya kita bercakap tentang bagaimana adanya sistem yang mengatur kawalan itu sendiri. Apa dia dikatakan sistem kawalan yang mengatur kawalan? Seperti apa? ISO. ISO ini merupakan kawalan sistem yang mana yang disebut sebagai International Organization for Standardization, ataupun penyelarasan terhadap organisasi bertaraf antarabangsa. Maknanya apabila diwujudkan sebuah sistem itu sendiri, sistem itu terpakai untuk penarapan dalam level antarabangsa. Maknanya diperakui apa saja sistem kerja yang dilakukan. Okey, kemudian kita beralih kepada yang disebut sebagai 5S. 5S yang disebut iaitu sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amalkan. Ia merupakan budaya Jepun yang kita praktiskan dalam amalan harian dalam sesebuah organisasi. Kalau dulu memang terkenal, tapi sekarang ini kalau di peringkat kalau contohnya di peringkat kerajaan negeri khususnya, 5S ini agak ditinggalkan. Kerana apa? Sudah ada cara yang baru, iaitu yang disebut sebagai EXA. Apa maksud EXA ini? Iaitu ekosistem kondusif sektor awam. Ia merupakan inisiatif untuk penambahbaikan perasaan amalan 5S. Kalau amalan 5S yang ada memang baik, tetapi dengan adanya EXA ini lebih menambahkan bagaimana tata cara mekanisme melakukan kerja dengan cara yang baik, tetapi dengan cara yang efektif
bersih, tersusun dan teratur. Kemudian seterusnya juga tidak lupa kepada bagaimana yang disebut sebagai audit inventory, ataupun yang dikatakan kawalan dalaman yang lengkap bagi inventory sama ada wujud atau tidak dan dikira secara fizikal. Maknanya sesuatu benda itu ada tak, benda tu masih ada, dan dikira secara fizikal. Maknanya dia akan dihitung. Kalau dia baki je 5, apakah ia masih bakinya 5 lebih kurang macam tersebut. Itu yang dikatakan sebagai audit inventory. Dan yang terakhir sekali yang masih lagi diperkenalkan dan sekarang ni Kerajaan Negeri Sarawak kena pakai benda ni, iaitu balance scorecard. Balance scorecard ini merupakan mekanisme sistem pengusaha atau kawalan yang mana sistem pengusaha ini yang mampu menterjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di peringkat lapangan yang sebenarnya. Maknanya di sini bahawa bila wujudnya balance scorecard ini paling tidak mengurangkan ketirisan hal-hal yang tidak perlu berlaku, dan dia akan mampu untuk membantu supaya setiap perancangan yang dibuat dapat di-apply-kan, dapat dizahirkan, dapat ditargetkan, dapat direalisasikan apabila penghasilan pada hujung tahun ataupun dalam jangka masa yang panjang. Okey. Saya rasa setakat itu saja dulu untuk perbincangan kita hari ini, dan insyaAllah kita akan sambung dengan perbincangan yang lain. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.